Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk subjek RBT dan TMK. Jadi cikgu akan ajar kelas kamu untuk subjek RBT TMK. Okay, nama cikgu Aizat Faiz bin Abdullah. Okay, mana yang biasa pernah belajar ataupun pernah tengok dekat sekolah, kan kamu panggil cikgu Aizat. Okey, kita teruskan untuk RBT dan TMK. Jadi sebelum ni kamu dah biasa belajar RBT dan TMK tahun 4 dan tahun 5. Yang mana RBT TMK ni dua subjek penggiliran. Kita buat penggiliran yang mana minggu ni minggu 1 jadi RBT. Jadi minggu kedua, minggu depan kita akan buat TMK. Minggu ketiga RBT, minggu keempat TMK dan seterusnya bergili-gili. Okey, untuk tajuk RBT. Minggu ni RBT, jadi kita akan tengok RBT. Okey, tajuk dalam subjek RBT ni tahun 6 ada dua saja. Ada dua saja. Dua. Iaitu yang pertama penghasilan projek, yang mana kamu kena hasilkan satu projek berasaskan bahan bukan logam dan bahan berlogam campur. Kamu kena buat satu projek. Macam kamu buat tahun 5 dulu, kamu ada buat projek tabung ataupun permainan yang menghasilkan muzik. Kamu ada buat dulu dengan Cikgu Kamarul kan. Okay, jadi tahun 6 pun kamu akan ada satu projek yang kamu akan buat. Nanti kita tengok tajuk projek apa yang kamu akan buat. Dan tajuk yang kedua adalah teknologi pertanian, iaitu kena hasilkan satu projek hidroponik. Itu apa nanti kita tengok. Jadi dua tajuk tu saja untuk tahun 6. Jadi kita teruskan untuk pembelajaran pada minggu ni dalam topik pengenalan penghasilan projek. Ingat, dalam pengenalan ni kamu akan belajar 3 objektif, iaitu objektif yang pertama. Objektif yang pertama adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek. Objektif yang kedua, alatan tangan yang digunakan. Dan objektif yang tiga, bahan pencantum dan pengikat. 3 benda ni. Kita tengok yang pertama dulu. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek. Tahun lepas, tahun 5 kamu dah belajar. Ingat lagi tak? Ada 5 bahan yang digunakan untuk buat projek tahun 5 tahun lepas. Ingat? Ada 5. Kemudian 2 tu adalah besi ataupun logam. Ingat apa dia? Yang pertama adalah aluminium. Aluminium yang mana? Yang kamu minum air tin tu. Kamu remukkan dia punya tin tu kan. Aluminium ni bersifat lembut. Kamu boleh pijak tin minuman, kamu buang. Itu aluminium. Lembut. Yang kedua, zinc. Zinc kat mana? Dekat bumbung ataupun atap rumah kamu. Selalunya dekat kampung-kampung dia gunakan atap zinc, tetapi dia mudah karat. Bila hujan panas dia akan cepat berkarat. Kalau aluminium tadi dia tak berkarat. Kalau kamu tengok dalam air tin kamu buka dalam tu dia tak akan berkarat. Yang ketiga, bahan bukan logam. Bahan bukan besi. Yang ketiga adalah kayu. Kayu ni mana yang orang buat perabot, jati semua tu, merbau, itu adalah kayu. Dia pergi hutan, potong, gergaji, buat perabot, jual kat orang. Itu adalah hasil daripada kayu. Yang keempat adalah papan lapis. Mana kayu tadi tu dia potong nipis-nipis. Dia akan hasilkan satu papan lapis. Dan yang kelima. Kelima adalah MDF. Nama panjang dia medium fiber board, iaitu serbuk kayu. Serbuk kayu ni yang macam mana ni? Sebagai contoh, kamu biasa masuk mamal komputer, meja komputer tu dia berat dan besar. Kalau kamu terbuka sikit, dalam dia bukannya kayu tapi dia serpihan-serpihan kayu. Itu serbuk kayu yang dimampatkan untuk menghasilkan perabot. Serbuk kayu, bila orang potong kayu, serbuk dia jatuh-jatuh kan. Dia kumpul, dia mampatkan guna mesin, kemudian dia boleh jadi perabot. Itu 5 tadi. Zinc, aluminium, kayu, papan lapis dan juga MDF. Untuk tahun 6,
kita cuma tambah 2 bahan lagi untuk penghasilan projek. Iaitu yang pertama adalah PVC. Okay, nama panjang dia polyvinyl chloride. Yang mana kalau kamu tengok dekat rumah, PVC ni dia menghasilkan pipe air. Kamu tengok batang pipe air tu, yang tempat laluan air tu, itu kebanyakan dibuat daripada PVC. Okay. Ataupun pendawaian elektrik, yang mana wire-wire dekat dinding, tepi-tepi dinding tu, ataupun soket, itu dibuat daripada PVC. Macam plastik tu kan, macam plastik dalam bentuk bulat, dalam bentuk petak. Okay, itu dihasilkan daripada bahan PVC. Okay, selain tu, bahan lain adalah seperti pintu tandas. Pintu tandas yang mana kalau kita buat daripada kayu ataupun daripada papan lapis, okay, bila kena air dia cepat repuk, dia cepat rosak. Jadi kebanyakannya dibuat daripada PVC supaya tahan lebih lama. PVC juga tidak mudah retak. Okay, tahan lama, tak mudah retak, mudah dilentur, lembut sikit, kita letak api dia mudah dilentur, dan juga harganya yang lebih murah. Okay, bahan yang kedua adalah Perspex. Okay, Perspex adalah bahan bukan logam yang ringan, keras dan dia tahan lama. Tetapi masalahnya dia mudah retak dan juga harganya yang mahal. Perspex ni. Okay, kat mana jumpa Perspex? Okay, kamu tengok dekat plate kenderaan ataupun nombor plate kat kereta ayah kamu, dekat motor dia yang warna hitam tu, macam keras tu kan, plastik keras tu, yang tu adalah Perspex. Ataupun pergi pasar raya, sekarang tak lagi pasar raya kan, pergi kawasan pasar raya semua tu, kalau kamu jumpa perkataan atas, ada gantung atas pintu dia tulis perkataan keluar warna hijau dengan putih tu kan, ada lampu tu keluar, yang tu pun dibuat daripada Perspex. Bila kalau baling batu je kena, dia akan mudah pecah. Macam nombor plate lah, terlanggar sikit dia mudah patah, mudah pecah. Okey, itu adalah Perspex. Okey, kita teruskan dengan objektif yang kedua, iaitu mengenal alatan tangan yang digunakan untuk menghasilkan projek. Okey, yang pertama alatan tangan dia adalah yang biasa kamu tengok, biasa kamu lihat orang guna, iaitu gergaji tangan. Yang mana fungsi dia adalah untuk memotong kayu. Selalunya kayu yang tebal sebab mata dia tebal, mata dia lebih lebar, sesuai dengan kayu yang tebal. Okey, alatan yang kedua adalah gergaji lengkung halus. Yang mana gergaji lengkung halus ni mata dia lebih kecil dan sesuai untuk memotong kayu ataupun papan yang nipis, papan yang nipis, dan boleh menghasilkan lengkungan. Okey, jadi dia bukan sahaja boleh memotong secara lurus, tapi juga dia boleh membuat secara lengkungan pada permukaan yang nipis. Alatan yang ketiga adalah pisau pemotong Perspex. Okey, pisau ni tak sama dengan pisau yang kamu selalu guna untuk potong kertas ke, untuk bersiang ayam ke, potong ayam ke, tak sama. Okey, kalau pisau memotong Perspex, kalau kamu tengok mata dia, kamu tengok gambar dia kan. Okey, mata pisau tu dia akan menghala ke dalam. Okey, yang tu untuk mengikis ataupun menghasilkan satu garisan lurus pada permukaan Perspex. Okey, yang tu yang ketiga. Yang keempat adalah pistol pengokot. Yang tu bahasa Melayu. Mungkin ada yang jarang dengar ataupun tak pernah dengar. Okey, ataupun bahasa yang kamu selalu guna iaitu staple gun. Stapler gun tu. Okey, yang tu adalah pistol pengokot. Okey, yang mana kamu klip kertas kan untuk mencantumkan kertas. Okey, itu adalah pistol pengokot. Okey, nombor 5. Alatan yang kelima adalah pistol perekat panas. Okey, yang ni pun jarang orang dengar. Ataupun bahasa yang biasa kamu guna adalah hot glue gun. Yang mana bila orang nak kahwin kan, nak buat bunga telur tu, dia guna hot glue gun untuk melekatkan bunga pada lidi tu.
Okey, itu adalah hot glue gun. Okay, dan yang ketiga dan yang terakhir iaitu bahan pengikat dan pencantum, iaitu yang berfungsi untuk mencantumkan dua bahan dan menghasilkan binaan yang dikehendaki. Okey, ada dua bahan pengikat dan pencantum. Yang pertama adalah dawai kokot. Dawai kokot ni dalam bahasa mudahnya adalah mata stapler tu, yang mana kamu guna untuk kamu masukkan dalam stapler gun tadi tu dan kamu stapler kertas. Okey, mencantumkan dua bahan. Dan yang kedua adalah rod perekat panas. Bahasa mudahnya adalah glue tu. Kan hot glue gun, dia punya glue dia tu yang keras tu, yang panjang tu, yang ada saiz kecil, ada saiz besar. Kamu masukkan dalam hot glue gun, dia akan mencair. Yang kamu gunakan untuk merekatkan bunga telur ke kan. Bunga telur, dia letak bunga dekat lidi tu, dia cantumkan. Jadi kamu gunakan hot glue gun jadi, iaitu rod perekat panas, dia punya glue dia tu. Itu dua. Yang pertama tadi dawai kokot, yang kedua rod perekat panas. Okey, untuk minggu ni itu saja. Mudah saja. Tak ada masalah. Jadi minggu depan kita akan sambung dengan TMK. Okey, untuk yang minggu ni, kamu dengar apa yang cikgu cakap tadi. Kemudian kamu akan seterusnya kamu cuba buat latihan yang cikgu bagi. Mudah saja. 3 soalan yang mudah. Okey. Jadi selamat menjawab dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu depan. Okey, assalamualaikum.